Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and a very good morning to all of you. Okay, so as usual, you have to watch my video for today's lesson, and then untuk hari ini kita akan continue dengan tajuk ANOVA. Okay, so buka slide yang hari tu yang saya masukkan dekat dalam GC, buka slide yang ke-9. Okay. Okay, class. So now kita akan sambung tajuk yang hari tu. Okay. So next topic for ANOVA. There are two types of mean square dalam ANOVA ni. Okay. So iaitu ada mean square between groups dengan mean square within groups. Kan masa yang lesson dulu kan saya dah bagi tahu kamu kan apakah itu between groups, apakah dia within groups kan, perbezaan antara dua groups tu kan. Okay, so ini mean square kepada dua jenis group ni. Okay, so dalam tajuk ni there is the ratio of variance test denoted as F. Okay, untuk ANOVA ni kan saya cakap hari tu kan dia guna huruf F kan untuk simbol bagi ANOVA. Okay, so dia punya formula adalah F equals to mean square bagi between groups divide by mean square bagi within group. Macam tu So sebelum kita dapatkan mean square mean square between groups, kita kena follow formula dia dululah macam mana nak dapatkan mean square tu. Lepas tu cari dulu mean square bagi within groups ni, lepas tu barulah masukkan dekat formula yang ni, masukkan dekat dalam equation yang ni. Okay. So ini adalah formula bagi mean square between groups. Okay. Iaitu MSB equals to sum of squares between groups. Okay, SSB ni adalah sum of squares between groups divide by the K minus 1. Okay, K ni adalah number of groups tu. Berapa banyak number yang ada dekat dalam test tu. Contoh macam yang method hari tu kan ada 3 kan. So 3 lah number of groupnya. Kan ada 3 jenis method of teaching itu kan yang saya tunjukkan dekat dalam lesson yang minggu lepas kan. So 3 tolak 2. Itulah berapa banyak number of group tu. Itu adalah K. Okay. And then untuk mean square within groups, dia punya formula adalah macam ni. Okay. Sum of squares within groups divide by n minus K. Hasil tambah within group tu, hasil tambah square within group tu, okay, kena bahagi dengan n adalah total number of sample. Berapa banyak total number of sample yang kita kumpul daripada data tu, yang tu tolak dengan berapa banyak number of group. Macam tu Okay. So far boleh faham kan? Ini berapa banyak responden, berapa banyak participant yang participate dekat dalam study tu, bagi ke semua group lah. Lepas tu tolak dengan berapa banyak group yang ada dalam kita punya study tu, dalam kita punya research tu. Okay. Okay, so next saya continue Okay, so yang ni kamu boleh refer buku Dr. Pamjid, page 132. Okay, so ini adalah dia punya table bagi equation tu lah. Macam mana nak dapatkan DF, macam mana nak dapatkan sum of square. Dia bagilah ni dalam bentuk table. Kalau sum of square between group, ini dia punya equation. Macam tu Lepas tu kalau sum of square within group, ini dia punya equation. Dah dapat dua-dua tu, dah dapat dua-dua mean square, barulah kita masukkan dekat dalam F punya formula. Barulah kita akan dapat berapa F-nya. Okay, so benda ni sama je macam yang saya cakap tadi. Dia macam summary untuk yang saya cakap tadi, untuk slide yang sebelum ni. Okay, so next. Okay, for the computation for one-way ANOVA. Okay, ini adalah contoh example. Kamu boleh refer juga buku Dr. Pamjid tu tadi.
page 132 juga. Okay. So untuk example dia ini A researcher wishes to test whether three methods of teaching a basic statistics course differ in their effectiveness towards students' learning. Sama macam yang saya bagi contoh dekat dalam konsep of ANOVA yang hari tu. Okay, saya guna yang sama je. Sama macam dalam buku Dr. Pamjid tu lah. Okay. And then the same lecturer teach three different sections of students using one of the three methods in each class. All students are first year undergraduate students at the same university and randomly assigned into three sections. Okay, the total number for the students are 27 students with 10, 9 and 8 students in each of the 3 sections. Okay, so maksudnya total semua adalah 27 orang. 10 orang dalam grup yang belajar menggunakan traditional chalk and talk method. 9 orang yang guna problem based learning method. 8 orang yang menggunakan tutorial method dalam belajar basic statistik ni lah. Okay. So, saya rasa you guys boleh faham kot. Sebab example ni yang sama je macam yang saya bagi tahu dalam konsep ANOVA hari tu. Yang mana dia menggunakan 3 different method of teaching iaitu traditional chalk and talk. Lepas tu problem based learning. Dan yang ni tutorial method yang mana ada problem and solution. Okay. So, yang ni ada 10 orang student, yang ni ada 9 orang student, yang ni ada 8 orang student. So, data daripada kesemua 27 orang student ni kita collect dan kita run ANOVA. Okay. So, next. Okay, so ini adalah table data set untuk skor lah, skor diorang lepas dah selepas dah mengajar mereka apa semua tu kan. So ini adalah skor yang kita dapat, yang researcher tu dapat. Tapi kalau kamu perasan dalam skor ni dia tak sama dengan table satu lagi. So nanti bila kamu nak key in data dekat dalam SPSS, okay, kalau boleh kamu key in guna data yang satu lagi tu yang dekat dalam next slide. Okay. Yang ni kamu boleh refer tapi dia punya score dia ni lain. Tak sama macam dalam table satu lagi. Yang ni table yang ni salah lah. Okay. Lepas tu okay. So you guys boleh refer lah yang ni table page 133. Okay. So okay, yang ni lah yang saya maksudkan. Kamu refer dekat untuk key data nanti, kamu refer yang ni tau, skor yang ni. Susunan dia macam ni. Yang ni dan juga yang ni. Yang tadi tu salah. Bila saya guna dataset yang tadi tu, saya run dia punya calculation apa semua tu totally wrong, totally salah. Sampai habislah dekat dalam buku Dr. Pamjid tu. Okay. So, saya nak kamu follow untuk key in data, kamu follow yang ni. Okay. Cara untuk key in data kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana. Tapi saya nak kamu cuba untuk key in data tu sendiri. Kali ni saya tak akan bagi dataset. Sebab saya rasa benda ni senang je nak key in. Ada 27 data sahaja. Ada 27 skor sahaja untuk dataset yang ni. Okay. Okay, untuk calculation ANOVA ni ada 8 step semuanya. Okay, so the first step is we have to compute the sigma x and also sigma x square for all group. Okay, so yang ni adalah skor yang kita dapat daripada setiap student tu. Lepas researcher tu dah ajar menggunakan 3 different method tu kan. Yang ni method yang pertama, ni method kedua, ni method ketiga. So lepas researcher tu mengajar menggunakan method pertama, ini adalah skor untuk subjek basic statistik tadi tu lah. Okay. Yang student-student tu jawab. Yang 10 orang student tu jawab. Okay. So, skor ni kita kena squarekan dulu.
Bagi dia dapat ni x square dulu. Okay, untuk first method. X1 ni maksudnya untuk first method lah. X2 ni maksudnya second method. X3 untuk third method. Okay. So, squarekan dulu ke semua skor ni. Lepas tu dapat yang ni. Kamu pun tambah ke semuanya. Tambah semualah. Yang ni pun sama. Tambah juga. Dapat total dia letak dekat table yang bawah ni. Okay. Ulang baliklah langkah tadi tu. Squarekan semua yang skor dekat sini. Untuk second method ni. Squarekan. Lepas tu, kamu dapat jumlah dia. Kamu tulis kat dalam kotak kat tepi ni. Lepas tu, ke semua dekat sini ni tambah. Yang sini pun tambah. Okay. Yang ni pun sama. Sama juga step dia macam tadi. Okay. Contoh ni lah. 16 square berapa? 256. 12 square 144. Dah dapat semua. Tambah. Lepas tu, kamu compute kan. Kamu letak. Kamu calculate. Lepas tu kamu letak jumlah dia dekat bawah ni. Okay. Okay. Lepas tu. Kita kan kena cari sigma X kan. Okay. Macam mana nak dapatkan sigma X? Sigma X adalah sigma X1 untuk first method. Tambah dengan sigma X2 untuk second method. Tambah dengan sigma X3 untuk third method. Okay. So, ambil 218. Dah tambah tadi kan ke semua yang dekat sini kan. Tambah. Lepas tu ambil 218 ni letak dekat sini. Okay. Ambil 262 ni letak dekat sini. Lepas tu ambil 272 ni letak pula dekat sini. Lepas tu tambah 33 nombor ni dapat ini. So, ini adalah sigma X dia. Okay. So, kita dah dapatlah sigma X nya berapa. Okay. Lepas tu, yang ni pula sigma X square ni. Sigma X square ni kita kena ambil jumlah yang sigma X square untuk the first method. Okay, ambil jumlah yang ni Ambil yang ni, lepas tu ambil yang ni jumlah X square bagi second method. Okay, dan juga sigma X square bagi third method. Letak kat sini, tambah ke semuanya. And then, dapatlah kedua-dua benda ni. Sigma X dan juga sigma X square. Okay. Boleh ke? Saya rasa benda ni senang. Cuma dia agak banyak. Nak kena buat satu-satu. Nak kena calculate satu-satu. Okay. Okay, so next. Kita kena compute sum of square between groups dulu. Okay. So, ini adalah dia punya equation Ini equation dia. Okay, yang mana sigma X untuk first method tu kita bubuh dalam bracket, lepas tu square kan. Yang ni pun sama. Dia bukannya sigma X square tau. Dia adalah sigma X tu, lepas tu baru kita square. Bukannya ambil yang ambil yang ini. Okay. Bukannya ambil jumlah yang ni, tapi kita ambil yang ni, lepas tu kita square kan. Okay Okay, so sama juga macam yang ni. Ambil sigma X bagi second method. Lepas tu baru kita squarekan. Sama juga yang ni pun squarekan juga. Lepas tu kena tolak dengan sigma X square. Okay, yang ni kita kena ambil sigma X yang ni. 752 ni. Bukannya sigma X1, sigma X2, sigma X3. Bukan. Dia adalah jumlah keseluruhan method. Keseluruhan skor bagi setiap method. Okay. Alright. So, divide by berapa banyak number of sample dekat dalam first method. Divide by berapa banyak number of sample bagi second method. Sama juga yang ni third method. Ini pula adalah total number of sample untuk setiap method tu. Untuk ketiga-tiga method tu. Okay. So, next. Okay, masukkanlah ke semua jumlah-jumlah yang ada dekat dalam table tadi tu. Masukkan dekat dalam equation yang ni. Masukkanlah 218, lepas tu baru square. Bahagi dengan 10. Sebab first method ada 10 orang kan. Okay. Lepas tu, berapa sigma X untuk second method tu? Letak kat sini.
Sama juga sigma X untuk third method tu letak dekat sini, lepas tu baru square. Yang ni pula berapa banyak jumlah sigma X tadi untuk ketiga-tiga ni. Ketiga-tiga method ni letak dekat sini. 752 tadi kan dah kira tadi kan. Letak dekat sini. Okay, lepas tu yang ni bahagi 9, yang ni bahagi dengan 8, yang ni bahagi dengan total number of sample bagi ketiga-tiga method. Okay, dah buat yang ni, dah masukkan dekat dalam equation ni, lepas tu baru korang kira. Baru you guys kira, lepas tu tambah tolak apa semua tu, you guys akan dapat ini adalah jawapan dia. Untuk sum of squares between groups. Okay, kamu akan dapat 682.919. Okay, so ini step yang kedua. Okay, next. Ini adalah step yang ketiga. Kita kena compute pula sum of squares of total. Untuk total Okay, so sum of squares total equals to, ini equation dia sigma x square. Ambil yang tadi tu, yang kita kira masa first step tadi tu. Lepas tu tolak dengan yang kita kira untuk yang second step tadi. Okay, sigma x square bahagi dengan n bagi ketiga-tiga method. Yang tadi tu lah. Berapa jumlah yang kita tolak tadi dekat dalam question yang ni. Okay, ini adalah jumlah dia. So, ambil balik jumlah ni je lah. Masukkan dekat dalam formula yang ni. Okay, so yang ni refer pada table yang dekat dalam step 1 tadi. Lepas tu tolak dengan berapa yang kita kira masa dekat dalam step yang kedua tu. Okay, so kamu tolak, kamu akan dapat ini adalah sum of total dia. Sum of squares total. Okay, and then step yang keempat, we have to compute sum of squares within groups. Okay, so dia punya formula adalah sum of squares total tolak dengan sum of squares between groups. Okay, so ambil balik jumlah yang ni. Lepas tu tolak dengan jumlah yang dekat step kedua tadi. Okay, ambil yang ni tolak dengan yang jumlah dekat step kedua tadi. So you guys akan dapat ini adalah dia punya total dia. Okay, so dah settle 4 step dah. Tinggal lagi 4 step je lagi. Okay, ini adalah step yang kelima. Okay, lepas kita dah dapat sum of squares between groups dengan sum of squares within group, lepas tu baru kita boleh masukkan dalam step yang kelima ni. Berapa dia punya jumlah tadi tu, masukkan dekat dalam step yang kelima, dekat dalam equation bagi step yang kelima ni. Okay, yang tadi tu lah, yang 2 types of mean square tadi tu, dekat dalam equation yang tu. Okay, so tadi sum of squares between group kan kita dah dapat kan. So masukkanlah dia punya jumlah. Lepas tu bahagi dengan berapa banyak, K adalah berapa banyak number of group. Berapa banyak number of method yang ada. Ada 3 kan, so 3 tolak 1. Okay, so 682.919 bahagi dengan 2. Kamu akan dapat ini adalah mean square of between group. Okay, mean square bagi between group. Okay, lepas tu untuk mean square within group pula, ini dia punya equation. Okay, sum of squares within group, you have to divide by n minus k. N adalah total number of sample, iaitu 27. Okay, tolak dengan k, berapa banyak number of group yang ada, iaitu 3. 27 tolak dengan 3. Okay, lepas tu yang ni tadi kita dah dapat kan. So, ambil balik jumlah dia, bahagi dengan 24. Kamu akan dapat ini adalah jumlah dia bagi mean square within group. Okay, ini dia punya notes tu lah yang saya cakap tadi tu. Dekat sini, ada dekat sini. K tu 3 different method. N adalah total number of sample. Berapa tadi? 27 tadi kan? 10 tambah 9 tambah 8. Sama dengan 27. Letak dekat N dekat sini. Okay So, next step yang ke-6. Okay. So, bila dah dapat dah mean square between group, bila dah dapat dah mean square within group, baru kita boleh calculate F. Berapa F dia untuk ANOVA ni.
Okay, so now step 6, we have to compute F calculated score. Okay, dia punya simbol adalah FC ni lah. Okay, so masukkan balik yang tadi tu, yang dekat dalam step kelima tadi tu, masukkan balik dia punya jumlah, letak dekat sini, bahagi dengan mean square within group, letak dekat sini. Lepas tu bahagi, kamu akan dapat ini jumlah dia. 3.8429. Okay. Okay, kelas. Next, step yang ketujuh. Step yang ketujuh ni, we have to determine both DF. Maksudnya, DF bagi between group dan juga DF bagi within group. Okay, so untuk between group, ini dia punya DF. K minus dengan 1. Okay, iaitu 3 tolak dengan 1. Berapa banyak dia punya number of group ni tolak dengan 1. So, tinggallah 2. So, DF-nya adalah 2 lah. DF1. DF bagi between group adalah 2. Okay. Lepas tu, N tolak dengan K. N adalah total number of sample tu. 27. Tolak dengan K. K adalah 3. 3 different methods kan. So, dapatlah 24. So, kita dapatlah DF bagi within group. DF yang kedua. Okay. So, next. Okay, ini adalah step terakhir untuk calculation dalam ANOVA ni. Okay, lepas tu kita kena compare lah. Compare yang F tadi, FC tadi tu kan. Compare dengan F distribution critical value. Okay, contohlah dekat dalam soalan tu dia bagi alpha adalah 0.05. Lepas tu DF satu tadi kita dah dapat kan, iaitu 2. Lepas tu DF bagi yang kedua kita dapat 24. Okay, so bila kita kena dah dapat macam ni, syarat-syarat dia macam ni, so kita pun kenalah tengok dekat dalam F distribution table. Okay, so kamu boleh refer buku Dr. Pamjit, page 255. Okay, so cara untuk baca table yang ni, F distribution table ni adalah kamu tengok di F1. Okay, first kita tengok alpha. Untuk F distribution table, dia ada 2 table tau. Satu table untuk alpha 0.05. Lepas tu satu lagi table untuk alpha 0.01. Yang table yang tu ada dekat dalam page 256. Dekat dalam buku Dr. Pamcik tu, page 256. Itu kalau alpha dia 0.01, one tail. Kalau yang ni dah dibagi alpha 0.05, so kita kena refer table dekat dalam page 255 ni. Okay, so lepas tu kita tengok DF1 kita adalah 2. So tengoklah, ini untuk DF1. Okay, so semua yang 1 sampai 9 ni adalah bacaan untuk DF1. Okay, so DF kita adalah 2. So tengoklah dekat kolom 2 ni. Tengok dekat sini sahaja Lepas tu DF2 pula adalah 24. Ini adalah DF2 ni. Semua yang jumlah dekat sini adalah untuk DF2. Okay, so 24-nya dekat sini. So kita tengoklah yang ni 2 tadi kan. Yang ni sini, so dia punya F adalah 3.40. F dekat dalam distribution table. Okay, so yang tadi yang kita calculate tadi tu adalah FC. Yang ni kita panggil dia sebagai FO untuk dalam distribution table ni. Okay, so since FC is 3.8429, which is greater than FO, then the null hypothesis is rejected. And we can conclude that there is a significant difference in the mean scores of the 3 methods of teaching. Okay, yang kita calculate tadi kan, yang dekat dalam step yang ke-6 tu, yang ni, kita comparekan dengan dalam table ni. So, kita dapati yang FC ni lebih besar daripada dekat dalam table. So, null hypothesis ni rejected lah. Bila dia besar, kita kena reject null. Kalau dia kurang, kita kena accept null. Maksudnya, kalau kurang, tak ada significant difference lah. Kalau lebih, dia ada significant difference. Okay, tu cara untuk step 8 ni. Okay, so now dah boleh dah lah. Dah settle dah lah untuk calculation untuk ANOVA ni.
Okey Okey. So ini adalah table of ANOVA. Kamu boleh refer dekat dalam buku Dr. Pamjit tu yang tadi muka surat 136. Okey, ini adalah dia punya summary lah. Berapa banyak DF untuk sum of square. Kan tadi kan ada table yang tadi tu kan saya tunjuk semua equation kan. So maksudnya semua jumlah tu dia masukkan dekat dalam table ni. Okey? Boleh faham So sama je lah macam yang tadi tu. DF-nya berapa? Tadi equation je. Yang ni digantikan dengan berapa jumlah lepas dah kira. Okay. Alright. So, ada notes dekat sini So, F test only indicate the difference in mean score of 3 different methods of teaching. Tapi, does not indicate where the difference lies in possible pair. Okay. So maksudnya dia hanya bagi tahu kita the different in mean score sahaja of 3 different methods ni. Dia tak bagi tahu pun different tu ada dekat pair yang mana satu. So itu dia punya kekurangan dia lah untuk F-test ni. So kita kena run post hoc test, multiple comparison test ni to determine which pair differs. Daripada post hoc test ni, kita akan dapat pair yang mana yang differ, yang mana yang significant. Okay. Dan post hoc test ni ada dekat dalam SPSS. Untuk calculate ni tak ada. Okay. Okay kelas, so ini adalah data set untuk ANOVA. Okay, so untuk key in, macam biasa kamu buka SPSS, lepas tu tekan new dataset, lepas tu tekan open. Okay, lepas tu dia akan keluar yang kosong, kamu pergi dekat arrival view, kamu add yang first ni dekat first row ni kan. Kamu type method, lepas tu kamu tekan enter. Okay, contoh macam ni lah. Method, enter. Oh sorry, dia tak boleh yang nama sama. So saya buat method satu lah. Kamu buat method je tau. Tak payah satu ni. Saya terpaksa buat macam ni sebab saya tak boleh nak buat dua nama yang sama. Okay, ni saya cuma tunjukkan sahaja kepada kamu So, kamu buat decimal tukarkan jadi kosong. Lepas tu dekat label ni kamu buat method of teaching. Type je lah kat sini. Okay, lepas tu measure ni tukarkan jadi nominal. Sebab dia hanyalah melambangkan identiti sahaja. Dia hanyalah group. Okay. So, untuk yang ni, kamu tengok dekat values dia. Dia yang first, dekat value ni type 1. Lepas tu label ni kamu type je lah yang method tadi. Apa benda? Traditional chalk and talk method. Okay. Lepas tu add. Okay. Lepas tu value yang kedua pula. Okay. Label kamu type problem based learning method. Okay. Lepas tu kamu klik add. Okay, lepas tu yang value yang ketiga pula. Tekan 3 sini. Okay, lepas tu kat label kamu type tutorial method. Lepas tu add. Dah settle yang tu, tekan OK. Okay Lepas tu yang score ni, macam biasa. Type score, tekan enter. Lepas tu kamu klik decimal ni jadi kosong. Okay, lepas tu yang ni label ni type je lah apa-apa. Score of the test. Contoh macam yang saya buat ni lah. Score of the test. Values ni none. Lepas tu measure kita buat scale. Okay. So, sekejap. Yang ni saya delete. Saya clear dulu. Sebab yang ni saya cuma tunjuk pada kamu je. Okay, lepas tu data view. Kamu refer dekat dalam table yang dekat dalam step 1 tu tau. Key in ikut yang dekat dalam situ. So, kamu ni lah. Method ni, untuk yang first method ada 10 orang. So, kamu type lah 1 ni sampai 10 menggunakan first method. Okay. Lepas tu yang orang yang ke-11 sampai orang yang ke-19 dia menggunakan second method. So, kamu buatlah 2 enter, 2 enter, 2 enter macam tu. Tak pun nak copy ke apakah, tak kisahlah. Okay, macam biasa key in. Lepas tu, orang yang seterusnya yang menggunakan third method, kamu buat dekat orang yang ke-20 ni sampai orang yang ke-27. Lepas tu kamu key in ikut skor dia
Orang yang first tadi, berapa dia punya skor. Ikut yang dekat dalam table yang step 1 tu lah. Yang ni berapa, yang ni berapa, yang ni berapa. Sampai habis. Sampai orang yang ke 27. Okay. So, dah settle yang tu. Dah settle key in, baru kita boleh run ANOVA. Okay, untuk run ANOVA, okay, first kamu kena klik analyze. Lepas tu kamu klik compare means. Pergi dekat compare means ni, kamu klik one way ANOVA. Okay. Lepas tu, dekat score of the test ni, kamu klik yang ni, klik arrow ni, lepas tu pergi dekat dependent list ni. Yang ni, method of teaching ni, kamu letak dekat factor. Boleh? Lepas tu, kamu klik yang post hoc ni. Post hoc kamu klik dekat LSD. Lepas tu, dah settle klik sini, kamu klik continue. Significant level tu, jangan tekan apa-apa. Biarkan dia. 0.05. Okay. And then, you have to klik options button. Okay. Klik yang ni, descriptive dan juga homogeneity of variant test. Okay. Lepas tu, klik continue. Dah settle dua-dua tu, semua tu, baru kamu klik OK. Okay. So, kamu akan dapat output dia 4 jenis table dekat sini. Okay. So, 4 jenis table ni saya dah pindahkan masuk ke dalam slide tu. Okay. So, untuk the first table tadi, the first output, ini adalah output dia. Yang ni saya dah tukarkan dah table looks dia dalam bentuk APA. Alright. So, ini untuk descriptive table. Dia bagi berapa banyak N, berapa banyak number of sample bagi setiap method. Lepas tu dia bagi mean. Mean bagi ke tiga-tiga method. Dia bagi standard deviation. Dia bagi standard error. Dia bagi lower boundary. Dan juga upper boundary. Lepas tu minimum and also maximum level. Okay, bagi ke tiga-tiga method. Lepas tu yang ni dia totalkan. Okay, so untuk yang ni nanti, in case kalau ada soalan dalam final exam, dia bagi table untuk descriptive. What you have to do, you have to interpret the number of sample. Okay, berapa banyak number of sample bagi setiap method. Okay, lepas tu berapa mean yang paling tinggi, kedua tinggi dan yang paling sikit. Okay, nanti kamu interpret macam tu tau. So, from this output, we can see that macam tu. Beritahulah yang tutorial method, the mean for tutorial method equals to 34.00. The mean for problem-based learning method equals to 29.1111. Okay, and then the traditional chalk and talk method, the mean is 21.80. Sama jugalah, kamu kena report number ni, number of sample, report the mean, lepas tu report standard deviation. Bagi tahu macam tadi jugalah. Report balik je berapa nombor bagi ke tiga-tiga method tu. Yang ni, yang lain ni tak payah. Yang ni tak penting sangat. 3 benda ni sahaja yang penting. So, kalau macam dekat dalam soalan tu, ada dia nak kamu interpret descriptive output. Okay, so itu adalah cara macam mana untuk kamu interpret the data bagi descriptive output. Okay, so next. Okay, this is the second table. Right, so it is a test of homogeneity of variances. Okay, so based on this table, we could see that dia menggunakan Levin's test. Okay, so untuk yang ni, dia punya signifikan dia kita dapat tengok dekat sini tau. Tapi selalunya bagi ANOVA ni, kita akan tengok yang based on mean ni sahaja. Dia bukannya based on median with adjusted DF. Yang ni, 3 benda ni abaikan. Kita tengok yang based on mean ni sahaja. You have to refer this table. Okay.
The significant column presents the significance value of the test, which is the p-value lah. Okay, so if p-value in Levin's test is less than 0.05, it means that it is statistically significant. Okay, no equal variances, and we have violated the assumption in conditions of ANOVA. Okay, so maksudnya kalau kalau significant dekat sini ni, less than 0.05, dia significant. Dan bila significant, dia punya variance tu tak equal lah. Sedangkan dekat dalam ANOVA ni, yang lesson saya ajar kamu minggu lepas, saya cakap yang condition untuk ANOVA ni kena equal kan. Variances dia kena equal kan. Tapi bila significant, dia tak equal. So, maksudnya kita dah violate the assumption in conditions of ANOVA lah. Okay, so kalau p-value tu greater, maksudnya dia tak significant. Bila dia tak significant, maksudnya the variances are equal. And we have not violated the assumption in conditions of ANOVA. Okay, so maksudnya dekat sini, bila dia punya significant value dia, p-value dia adalah 0.6545. Okay, so meaning that it is not statistically significant and the variances are equal. Okay. So, untuk table yang ni, dia hanyalah bagi tahu kita sama ada data-data yang kita dapat ni menepati condition in ANOVA ke tidak. Okay. Next, the third table dalam output adalah ANOVA table. Okay, so dalam ANOVA table ni, dia ada between groups and also the within groups row. Okay, dia bagilah sum of squares untuk semualah sum of squares, DF, mean square. Okay, so kamu boleh kira lah, kamu boleh check yang ni tadi sama ke tidak dengan yang kamu kira tadi tu. Jumlah yang dekat sini sama ke tidak dengan yang kamu kira tadi dekat dalam yang calculation tadi tu lah. Okay, F ni sama ke tidak, macam tu. So, ini adalah F test dia. Berapa dia punya F value. Dan ini adalah P value dia. Okay, so if significant value ataupun P value dia less than 0.05, we have to reject null hypothesis and then we have to accept alternative hypothesis, meaning that there is a significant difference. Alright, so next, if significant value ataupun P value ni greater than 0.05, we have to accept null hypothesis and then we have to reject alternative hypothesis, meaning that there is no significant difference. Okay, so yang ni bila dia adalah 0.036, meaning that there is a significant difference. Okay kelas, so ini adalah table yang terakhir bagi ANOVA, iaitu post hoc test ataupun yang tadilah kita klik LSD tadi tu kan. So ini adalah dia punya table So dalam table ni kamu boleh abaikan yang standard error, significant, lower boundary dengan upper boundary Kamu tengok mean difference ni sahaja. Macam tu. Tapi sebelum tu saya nak kamu tengok yang dekat sini. Yang dia tanda ni, yang benda ni. Okay. The mean difference is significant at the 0.05 level. So, bagi yang ada dekat mean difference tu, yang ada tanda ni sahaja yang significant So, meaning that this symbol indicate significantly different group means. Kalau kamu perasan lah, bila kamu run apa-apa kan, t-test ke, correlation ke, dia bagi dekat bawah ni benda ni. So, kalau dia cakap signifikan yang ni, so maksudnya, itulah signifikannya. Tak payah nak baca lebih-lebih. Tak payah nak tengok table tu. Oh, yang ni less than ke, greater than. Sebenarnya SPSS dah bagi dah signifikan ke tidak dekat bawah. Okay dekat dalam yang ni lah, bila ada simbol ni. So, bila kita tengok dekat dalam mean difference ni, dekat sini dan juga dekat sini yang ada tanda benda ni. Okay,
So, bila dia negatif, maksudnya yang ni is lower than yang ni lah. Traditional chalk and top is lower. The difference mean dia is lower than the tutorial method. Okay. Bila dia positif, maksudnya the tutorial method mean, the mean in tutorial method is higher than the mean in traditional chalk and top method. Okay. So, nanti bila kamu nak interpret data, kamu refer yang ada positif sahaja, yang ada simbol ni, star ni, dan juga yang positif. Yang negatif tu kamu abaikan. Tengok yang positif sahaja. Okay, so you can conclude that the tutorial method, the mean of tutorial method is higher than the mean of traditional chalk and top method. Yang lain tu abaikan. Kamu tengok yang ada tanda ni, lepas tu yang mana positif. Yang tu kamu kena interpret. Okay. Okay, so next. Ini adalah slide yang terakhir. So, the interpretation of the data based on semua table tadi, semua output tadi, we can conclude that the LSD comparisons in ANOVA reveal that only one mean score was significantly different from another. Yang tadi tu kan, yang sebelum, yang table yang last kali, yang keempat tadi, LSD tu. Yang table yang bawah tu, yang positif, lepas ada star tu. So, maksudnya dekat situ ada satu sahajalah yang significantly different. Okay, the tutorial method had a significantly higher mean score. Bagi tahu dulu mean score yang mana yang paling tinggi. Lepas tu diikuti dengan mean yang kedua tinggi dan mean yang ketiga tinggi. Yang ni adalah interpretation untuk descriptive output tadi. Okay, lepas tu bagi tahu yang the tutorial method receive a significantly higher score than the chalk and top method. Ini yang tadi tu lah, yang dekat dalam table ni. Tutorial method ni lagi tinggi daripada chalk and top method. Okay, so let's say kalau macam dekat sini ada dua yang ada star dan positif. So kamu kena report, kamu kena cakap lah yang ada dua mean score yang significantly different from another. Okay, macam tu cara dia. Okay, lepas tu ini adalah interpretation of homogeneity output. Ini adalah yang untuk table yang kedua tadi. So, daripada yang ni, we could see that there was homogeneity of variances as assessed by Levin's test for equality of variance. Lepas tu kita tengok yang based on means tadi lah, P equals to 0.645. Okay, maksudnya dekat sini homogeneity ni maksudnya equal lah, equal variance, the same variance. Itu maksud dia Lepas tu kalau macam tak sama tu, macam tadilah yang saya cakap tadi tu, dekat dalam yang slide sebelum ni. Yang ni lah untuk table ni. Bila dia tak tak equal, maksudnya dia tak menepati syarat untuk ANOVA. Okay, so kamu boleh bagi tahulah kalau dia tak sama, dia tak dia punya variance dia tak sama, tak equal. So kita boleh bagi tahulah yang the homogeneity of variances was violated as assessed by Levin's test for equality of variance. Lepas tu report dia punya P value dia berapa kalau violate, kalau less than, okay, less than 0.05. Okay, lepas tu yang ni interpretation of ANOVA output yang ketiga tadi, table yang ketiga. Okay, one way ANOVA revealed that there was significant differences in teaching methods for statistics among the three groups, among the three methods. Okay, F, kamu bagi tahu, kamu letak sini F, lepas tu buka bracket, lepas tu kamu letak DF1 berapa. Okay, yang ni adalah 2. Lepas tu koma, lepas tu kamu letak pula DF2 nya berapa. Lepas tu tutup bracket equals to berapa jumlah F tadi, yang dekat table ANOVA tadi tu. Lepas tu koma, kamu buat P dia less than 0.05. Kita dapat tengok tadi lah, yang P dia adalah less than 0.05.
Tak payah tulis lah P dia equals to berapa dekat sini. Kamu just bagi tahu je lah P tu less than ke greater than. Okay Boleh faham tak? Okay, so sampai sini saja untuk ANOVA. Okay. So kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh PM saya. Apa-apa nak tanya tentang ANOVA ni, kamu boleh PM saya. Okay. Bagi yang buat ANOVA untuk report group project nanti, kalau ada yang kamu punya data tu maybe ada yang tak signifikan, report sahaja, report je. Nanti tanya saya akan ajar kamu, saya akan guide kamu slow-slow. Okay? So that's all. Thank you.